غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memanjangkan usia dan umur kita pada malam ini. Tuhan yang memberikan nikmat kesihatan dapat lagi kita berkumpul di dalam rumah Allah Taala ini dalam keadaan sihat walafiat. Tuhan yang memberikan kepada kita nikmat kelapangan waktu, meskipun di luar sana hujan tak berhenti, tuan-tuan dan puan-puan. Namun pada hari ini, dengan izin hidayah daripada Allah, Allah Ta'ala memilih hati-hati kita untuk sama-sama kita menunaikan kefarduan solat. Dalam masa yang sama, kita mengikuti salah satu sunnah Nabi SAW, iaitu mujalasatus salihin. Kita duduk bersama dengan orang-orang soleh. Tanda kita berduduk dengan orang-orang soleh, yakni kita duduk dalam satu majlis yang membicarakan tentang kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah pada malam ni tajuk yang diberikan kepada Ustaz oleh pihak surau berkaitan tentang Ramadan tiba lagi. Pada malam ni InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita meneliti satu tajuk, iaitu Ramadan tiba lagi. Bila kita menyebutkan tentang Ramadan, ataupun sering kita dengar perkataan Ramadan, maka yang pertama seharusnya kita faham di dalam hati dan akal fikiran kita, Ramadan ini satu bulan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Bila Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Quran, tandanya ini bulan yang sangat mulia, ini bulan yang sangat special. Allah Ta'ala menyebut dengan kalimah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kalam Allah Ta'ala itu yang kita baca daripada surah Al-Fatihah sehingga suratul Nas. Barangkali tuan-tuan dan puan-puan ada di kalangan kita sudah khatam baca 30 juzuk kalam Allah Ta'ala tersebut. Maka dengan kalam Allah Ta'ala yang mulia ini, daripada 1400 tahun yang lepas dibawa oleh Nabi SAW, sehingga pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan tidak ada satu titik maupun baris yang kurang, yang cacat, yang rosak dan sebagainya. Ini tanda kehebatan kalamullah. Hatta kehebatan ini Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan sebagai bulan yang Allah Ta'ala turunkan kalam Allah. Jadi makna kata tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan itu special. Bila Ramadan itu special, pada malam ini kita membicarakan satu bulan yang dinanti-nantikan bagi orang yang beriman. Lihat, Ustaz menggunakan perkataan golongan yang beriman, kerana orang yang beriman, mereka akan menantikan Ramadan. Mereka akan menyebutkan dengan satu kalam, ahlan ya Ramadan, mari datang kepada kami wahai Ramadan, selamat datang kepada kami wahai Ramadan. Orang yang ada keimanan. Tapi bagi orang yang tidak ada keimanan, ya Allah Ustaz, tahun lepas baru rasa puasa, tak puas lagi makan Ustaz, ni nak puasa lagi, aduh Ustaz, cepatnya lah masa. Tapi dalam hati nak lagi tuan-tuan dan puan-puan enjoy dengan kehidupan dunia. Kalau boleh tak nak itikaf lama-lama di dalam masjid. Kalau boleh tanya surau, pihak surau tahun ni buat 20 ke 8, 20 saya cari surau lain. Ada macam tu tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Hatinya tidak memiliki rasa keimanan kepada Ramadan Al-Mubarak. Maka pada malam ini, bila kita melihat tentang Ramadan tiba lagi, maka tuan-tuan dan puan-puan, apa pendekatan yang Ustaz nak bawa? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan ini milik kita, dan boleh jadi Ramadan ini bukan milik kita. Pendekatan yang pertama Ustaz nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya Ramadan yang kita akan duduk tidak lama lagi tidak menjamin sama ada kita memiliki Ramadan ataupun kita melepaskan Ramadan. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat Ramadan dengan sempurna. Contohnya apa? Tak lama lagi tuan-tuan dan puan-puan Ramadan akan tiba, dia akan dapat daripada awal Ramadan sehingga 30 Ramadan Allah Ta'ala berikan Ramadan buat dia. Daripada 1 Ramadan hingga 30 Allah Ta'ala tak jejaskan dengan penyakit dan sebagainya.
Daripada 1 hingga 30 Ramadan, dia ni tidak disibukkan dengan dunia. Daripada 1 hingga 30 Ramadan, Allah Ta'ala berikan peluang dapat masuk dalam grup tadarus Al-Quran. Ramadan milik dia. Tapi ada juga tuan-tuan dan puan-puan, golongan manusia hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dilalui Ramadan, tapi dilepaskan Ramadan. Contohnya apa? Bila mana masuk daripada 1 hingga 30 Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini Allah Ta'ala sibukkan dengan dunia. Ustaz, tak sempat betul Ustaz tahun ni. Saya dapat bisnes buat biskut raya. Tak sempat Ustaz, main datang surau minta maaf lah Ustaz, permintaan ramai. Memanglah ramai tuan-tuan dan puan-puan, sambil buat biskut raya tu, dia online kan, Facebook. Dia buat live. Masuk dalam TikTok dan sebagainya. Masuklah order. Bila masuk order tuan-tuan dan puan-puan, solat tarawih tak sempat. Iktikaf di dalam masjid pun tak lalu, tuan-tuan sekalian. Nak buka Quran pun Allah Ta'ala tak izin. Sebab itu kata seorang tokoh ulama yang namanya Ibnul Qayyim. Kata seorang tokoh ulama yang bernama Ibnul Qayyim, azab yang paling besar di atas dunia, asyaddu uqubati fi dunia. Kata beliau, paling besar azab yang Allah Ta'ala nandakan kepada hambanya di atas dunia, bila mana Allah Ta'ala menahan seseorang itu daripada lisannya menyebut kalam Allah. Ini satu jentikan hati yang luar biasa. Kadang kita rasa biasa kalau kita tak baca Quran. Kadang kita rasa biasa kalau kita tak berzikir. Kadang kita rasa biasa tuan-tuan dan puan-puan kita tak bersolawat. Tapi sebenarnya menurut pada ulama yang hatinya hidup pada Allah, kamu telah diazab oleh Allah Ta'ala di dunia dengan satu azab yang sangat besar. Sebab Allah Ta'ala tahan mulut ni, tak boleh sebut nama dia. Ya Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau kita renung firman Allah Ta'ala yang Tok Imam kita baca pada rakaat yang kedua tadi, wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ni lahir daripada rahim ibu kita dalam keadaan bersih daripada dosa, dalam keadaan sempurna, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan dan kaki sebagainya, sempurna. Cantik dah kita ni. Tapi ingat Allah Ta'ala sebut thumma radadnahu asfala safili. Akan tetapi kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala letak pada hamba-hambanya, ada di antara mereka Allah Ta'ala pulangkan bertemu dengan Allah dalam keadaan duduk paling rendah makamnya di sisi Allah, duduk dalam keadaan yang sangat hina. Tapi Allah Ta'ala menyebut dengan golongan, jangan jadi seperti mereka, tapi jadilah golongan seterusnya, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kita hidup di atas dunia ni kena ada keimanan, kena ada perwatakan yang hari-hari nak buat baik. Sebab baik itu bukan kita nak menunjuk kat orang. Sebab kita datang surau ni, kita bukan nak kata kita paling sempurna, tapi kita ni nak menggambarkan kepada Allah, kita tak nak bila mana dijemput oleh Allah, kita duduk pada kalangan asfala safili, golongan yang paling rendah. Sebab itu satu hari tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz berceramah di Bandar Sarujana Putra. Jadi ada satu kuliah subuh lepas tu, ya, kita adalah makan-makan dan minum dengan AJK Surau. Tok Imam sendiri cerita, Ustaz, kalau Ustaz pergilah ke mana-mana majlis ilmu yang Ustaz nak sampaikan ilmu, tolong selitkan sejarah kehidupan ahli keluarga saya. Mudah-mudahan mereka ini ada kesempatan untuk berubah. Mudah-mudahan mereka ini ada kesedaran untuk berhijrah pada Allah. Jadi apa yang berlaku? 2 tahun lepas, kata Tok Imam tersebut, anak saudara perempuan yang meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan Covid. Kita dah tahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan Covid ni, ya, saudara terdekat pun tak boleh nak cium. Saudara terdekat pun tak boleh nak mandikan. Kalau di Negeri Sembilan ni tuan-tuan dan puan-puan, kubur dia tu kena asingkan di Bandar Ainsdale. Kena duduk kat situ. Walaupun kita mati ni kat Kuala Pilah ke, dekat Seremban ke,
kat nilai ke, semua hantar dekat bandar yang sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mati dalam keadaan Allah Ta'ala uji kita pada waktu tersebut dengan ujian wabak virus, kita boleh katalah bala bencana daripada Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, si arwah ni meninggal. Selang 2 hari selepas pada tu, ibu kepada Tok Imam ni mimpikan dia. Masuk dalam mimpi. Jadi ibu kepada Tok Imam ni cerita, yang pertama dalam mimpi tu Allah Ta'ala hadirkan bau dulu. Bau busuk, bau tak seronok. Jadi dia kata memang bau busuk dulu. Kemudian Allah Ta'ala hadirkan pula dengan mukanya. Lepas bau busuk datang pula muka dia. Ini muka anak saudara aku ni. Dalam keadaan mukanya tuan-tuan dan puan-puan menangis, dalam keadaan mukanya diazab oleh Allah seumpamanya sebab hitam. Dan menjadi kekuatan bahawasanya dalam mimpi itu, itulah anak saudara dia. Bila mana dengar suara, kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak kenal orang ni, selain daripada kita jumpa dia, tengok muka, kita boleh kenal daripada sudut suara. Suami kita telefon, kita tak tahu suami kita ni tukar nombor baru, tapi bila kita angkat, dia beri salam, Assalamualaikum. Tahu dah suami kita ni, sebab kita kenal suara dia. Anak kita ada 14 orang. Dia telefon daripada asrama, guna nombor public, kita pun tak kenal. Tapi bila dia kata Assalamualaikum mak, kita tahu ini anak nombor 7 yang tengah telefon. Sebab apa? Kenal suara. Jadi dalam mimpi tu keluar suara, maklum, tolonglah saya. Maklum, tolong saya, maklum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita, mak Tok Imam ni pun bangun dalam keadaan takut, pergi ambil air semayang, ambil surah Yasin. Tuan-tuan dan puan-puan baca pada malam tersebut, baca doa juga, niat, ya Allah, kalau mimpi aku ni betul, ya Allah ampunkanlah dosa anak saudara aku ni, ya Allah. Jadi Tok Imam ni cerita, Ustaz, pada zaman dia hidup, kami ni dah puas cakap dengan dia, kamu kena tinggal 2 benda ni. Tolonglah, janganlah malukan keluarga kita dengan 2 benda ni. Apa yang dia buat tuan-tuan? Yang pertama, si arwah ini selalu meninggalkan kefarduan solat. Solat ni dia letak perkara yang paling belakang. Sehingga kata Tok Imam ni, kalau kita ada program di rumah dia, semua orang bentang sejadah, dah orang siap qomat, mak ayah dia semua ada, adik-beradiknya ada, dia tak ada. Sampai mak dia kata tak tahu nak cakap macam mana, puas dah puju, tak nak solat. Yang kedua, bila mana saat tuan-tuan dan puan-puan di atas dunia ni, dia tidak menutup aurat. Sebab itu puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sama jugalah lelaki, termasuk diri ustaz, 2 perkara ni jangan cabar Allah. Muda macam mana pun kita, arwah tadi meninggal pada umurnya 36 tahun. Muda. Kita tak boleh cabar Allah. Bila mana Allah Ta'ala murka kepada kita, bila mana Allah Ta'ala letakkan kita ini golongan yang Allah Ta'ala tak nak dah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Allah Ta'ala sebut, jangan jadi golongan yang dia melupakan Allah dan Allah Ta'ala melupakan dia. Jadi sebab itu, yang pertama, kefarduan solat kita kena jaga. Masuk dalam bulan Ramadan tiba lagi tuan-tuan dan puan-puan, di antara sunnah Nabi, Nabi bila mana nak dekat dengan Ramadan, Nabi gembira. Di antara sambutan Nabi bila mana bertemu dengan Ramadan, yang pertama apa tuan-tuan dan puan-puan? Nabi memperbanyakkan doa. Kita dah nak masuk bulan Ramadan ni, kita dah nak hampir dengan nisfu Sya'ban. Bila datang nisfu Sya'ban nanti tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh ada program solat sunat taubat, buat sama-sama. Kalau ada program baca Yasin, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita, Allah Ta'ala berikan Ramadan, buatlah pada malam tersebut. Kalau tak boleh malam, ada kuliah, buat pada waktu pagi. Cuba cari nisfu Sya'ban tu tuan-tuan dan puan-puan, untuk sama-sama kita panjatkan doa banyak-banyak pada Allah. Sebab ada satu hadis Nabi, Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Dan Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa-dosa hambanya kecuali 2 golongan. Allah Ta'ala sebut, yang pertama, illa musyrik, orang yang syirik pada Allah.
orang yang kufur pada Allah, orang yang melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka kepada dia. Jadi sebab itu yang pertama, jangan syirikkan Allah. Baru-baru ni pun viral, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu filem yang kadang kita terkejut, filem yang boleh membawa kepada kesyirikan pada Allah, kekufuran pada Allah. Sehingga dalam filem tersebut seorang ayah ni menyatakan, "Akak, kalau akak berjumpa lah mana-mana agama yang lebih baik daripada Islam, akak pergilah ikut agama tersebut." Allahu Akbar. Filem Melayu ke ustaz? Melayu. Pelakonnya Islam ke ustaz? Islam. Jadi sebab itu hari ini keadaan akidah umat Islam, kalau kita tak jaga betul-betul, mereka ni dah mempermainkan agama, mencabar Islam. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita di Negeri Sembilan ni berapa hari dah hujan tak berhenti. Orang yang ada akalnya, orang yang ada hatinya hidup pada Allah, tengok hujan tak berhenti, hati ni tak tenang. Apa salah aku buat? Apa salah masyarakat Islam kita ni kat Malaysia ni buat ni? Allah Ta'ala tak berhentikan hujan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bila Allah Ta'ala tak berhentikan hujan, sebahagian ulama menyatakan ini tanda Allah Ta'ala meletakkan satu azab kepada hamba-Nya. Sehingga jadi seperti mana kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh ajak tuan-tuan dan puan-puan, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah Ta'ala dalam keadaan kamu ikhlas kepada Dia. Mari sama-sama kita sujud pada Allah. Tinggalkan berhala-berhala tu. Mari datang ikut jalan yang aku bawa ni, tak mau. Kita tengok kisah Nabi Muhammad juga, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Bila mana nak ceritakan tentang Islam, ada yang ambil jari letak di telinga, ada yang ambil kain tutup muka, tak nak jumpa Muhammad ni. Sehingga Allah Ta'ala letakkan satu kaum itu bala-bala ataupun musibah yang sangat luar biasa. Sebab itu hari ni kalau 2-3 hari tak berhenti hujan, banyakkan taubat. Mohon betul-betul ampun pada Allah. Kita nak kalau Allah Ta'ala letakkan bala, kita selamat seperti mana pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang Allah Ta'ala tarik duduk sama-sama di dalam kapal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada tajuk kita tadi, Ramadan. Yang pertama, perbanyakkan doa kerana Nabi buat. Baik ustaz, nak doa apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni hamba, doa lah apa-apa. Yang penting doa tu doa yang baik. Di antara doa yang boleh kita minta tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana ma'thur di mana-mana riwayat, di antara para sahabat juga mengamalkan doa tersebut yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Orang yang tahu dia tu hamba, dia ni minta pada Tuhannya supaya dia ni nak duduk dalam Ramadan. Tapi kalau orang itu seorang raja, dia tak tahu dia ni hamba, maka tuan-tuan dan puan-puan, lafaz doa itu tidak akan dekat mulut dia. Sebab apa? Dia confident, ustaz, saya akan duduk dalam Ramadan. Sebab apa? Saya tak ada sakit. Ustaz, saya akan duduk dalam Ramadan. Sebab apa? Saya muda lagi. Tapi bila mana dia tahu dia tu seorang hamba, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tak tahu. Bila tarikh sebenarnya Allah Ta'ala utuskan nama kita ni kepada malaikat maut untuk tarikh, kita pun tak tahu, tuan-tuan sekalian. Jangan terlalu confident, termasuklah diri ustaz. Mungkin barangkali 2-3 hari lagi, wallahu ta'ala alam. Mungkin barangkali tuan-tuan dan puan-puan bulan depan, wallahu ta'ala alam. Mungkin barangkali tuan-tuan dan puan-puan minggu depan. Banyak sahabat kita, saudara kita di luar sana yang Allah Ta'ala tarik, baru minggu lepas jumpa dia dah. Maknanya kata apa? Kita ni bila nak dapat Ramadan, Nabi buat sebelum sampai Ramadan, Nabi banyak berdoa, ya Allah, aku nak Ramadan. Ya Allah, kalau tahun ni tahun terakhir aku hidup kat dunia, ya Allah, berilah aku nikmat Ramadan ni dia, ya Allah. Dia berdoa pada Allah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, bila umat kamu bertanya di manakah aku berada, maka jawablah kepada umatmu, wahai Muhammad, fa inni qarib,
Aku dekat dengan mereka. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an, apabila mereka, wahai Muhammad, memohon kepada aku dalam bentuk berdoa, nescaya akan aku perkenankan doanya. Ustaz, saya dah doa dah 2 bulan tak dapat juga apa yang saya doa. Tuan-tuan, doa ni Allah Ta'ala makbulkan dalam 2-3 cara. Cara yang pertama, Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita pada hari tersebut juga. Kita doa pada hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah, tolonglah ya Allah, rumah aku ni dekat dengan sungai. Ya Allah, tolonglah ya Allah, berhentikanlah hujan ni, aku risau rumah aku ni kena banjir. Tiba hari itu berhenti. Ini tanda Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala tak makbulkan seperti mana kita minta, tapi Allah Ta'ala gantikan dengan yang lain. Contohnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, anak kita ni kalau boleh SPM, naklah keputusan cemerlang. Doa tiap-tiap malam, baca Yasin tiap-tiap malam, solat hajat tiap-tiap malam. Satu hari, bila anak kita balik kepada sekolah, daripada sekolah, dia bawa, mak, inilah rizak saya, minta maaf lah mak, saya dah cuba sedaya upaya. Kita tengok, ya Allah, banyak B, banyak C rupanya. Tapi bila mana kita meneliti anak tersebut, lepas dapat rizak, dia ada kesedaran. Makin lama makin dia hormat kita. Makin lama makin dia tahu, ya Allah, rupanya sebelum ni aku duduk kawan-kawan yang tak nak belajar, ini rupa kesannya. Sebelum ni mak ayah aku suruh belajar, rupanya inilah kesannya. Dia berubah. Jadi lebih baik daripada orang yang anak yang dapat rizak yang baik. Lagi baik akhlaknya daripada orang yang dapat rizak yang baik. Sebenarnya doa kita Allah Ta'ala makbul dengan Allah Ta'ala beri yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi yang kedua, yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kadang doa itu Allah Ta'ala tak beri kat dunia. Tu Allah Ta'ala akan beri pada hari akhirat nanti. Sebab itu dalam berdoa jangan pernah kecewa. Para nabi, para anbiya wal mursalin menyebut, tuan-tuan dan puan-puan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku sama sekali tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, wahai ya Allah. Walaupun Allah Ta'ala beri ujian para nabi ni hebat. Nabi Ayub sakit 18 tahun. Nabi Muhammad lahir-lahir tak pernah jumpa ayahnya. Ya, Nabi Yusuf, tuan-tuan dan puan-puan, lahir-lahir tiba-tiba dipulaukan oleh adik-beradik dia. Tak nak Nabi Yusuf ni. Dan banyak lagi cerita para nabi. Tapi para nabi ni menyebut, tuan-tuan dan puan-puan, kami tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Jadi nak masuk dalam bulan Ramadan nanti, mulai pada hari ni banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, di antara sunnah Nabi bila mana Ramadan tiba lagi, apa yang Nabi SAW buat, iaitu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, Nabi akan banyak berpuasa. Nabi akan banyak berpuasa. Ya, Nabi akan banyak berpuasa. Kenapa Nabi banyak berpuasa? Kerana, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi nak mendidik kita supaya start bulan Rajab Sya'ban ini kita mengawal hawa nafsu. Hawa nafsu ni perkara yang, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh nak kontrol. Kalau dia mari datang, kopiah boleh tercabut, tudung pun boleh tercabut. Cerita dia macam itulah. Kalau hawa nafsu ni mari datang. Sebab benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, berkait dengan hati, berkait dengan dorongan hawa nafsu, berkait dengan godaan syaitan. Bila dia hasut, teruk kita nanti. Sebab itu, sebelum masuk dalam bulan Ramadan, Nabi banyakkan berpuasa. Untuk yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kata Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, tuan-tuan dan puan-puan, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang kita lakukan dek kerana hawa nafsu kita, fa innahu yurja ghufranuha, Allah Ta'ala akan berikan keampunan pada kita. Kita masih lagi ada harapan untuk mendapat keampunan daripada Allah. Tapi bila mana saat wa kullu ma'siyatin an kibrin,
Bila mana kita melakukan dosa kerana kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha. Kata beliau, pengharapan untuk kita memohon keampunan daripada Allah Ta'ala itu tipis. Mana kata apa yang Ustaz nak cerita di sini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang kita berada dalam persiapan bulan Ramadan ni, kita banyakkan kita punya puasa. Dalam masa yang sama kita nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dek kerana hawa nafsu kita ni. Kalau saya tak puasa Ustaz, saya banyak makan. Bila saya banyak makan ni Ustaz, saya ni cepat ada rasa malas. Nak bangun 2 qabliyah pun punyalah payah Ustaz. Nak bangun 2 ba'diyah pun punyalah payah. Tapi bila mana saat saya berpuasa, saya dapat buat. Jadi ini tertandanya apa? Kita nak supaya ibadah puasa kita ni, kita nak supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dek kerana sebelum ni kita buat maksiat kerana hawa nafsu. Tapi kalau kita buat maksiat pada hari ni dek kerana an kibrin, kata beliau, kerana sombong, bongkar, maka kata beliau, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa innahu la yurja ghufranuha. Ustaz, relax lah Ustaz, Ramadan lambat lagi Ustaz. Apa nak puasa-puasa sunat ni? Orang sombong ni cakap macam tu. Nah, alah Ramadan lagi 20 hari Ustaz. Time ni lah kita nak balon betul-betul. Nanti Ramadan dah tak boleh dah Ustaz. Relax lah Ustaz. Sedangkan dia tak tahu kata-kata itu menggambarkan dia sombong pada Allah. Mengambangkan dia tu belagak pada Allah. Seumpama dia ni suci daripada dosa. Sebab itu di antara pesanan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, aku akan melakukan ibadah pada hari ini dengan sungguh-sungguhnya kerana pada hari esok bukan milik aku. Kata Sayyidina Ali. Hari ini kalau Sayyidina Ali ada kehidupan, dapat nyawa daripada Allah, dapat kekuatan daripada Allah, daripada sudut ibadah, dia akan pulun betul-betul. Baik daripada solat, baik daripada ibadah puasa, baik daripada ibadah mengaji Quran dan sebagainya, dia akan buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Sayyidina Ali kata, esok bukan milik saya. Saya tak tahu. Begitu juga kita kalau mengupaskan tentang ini, Ustaz, saya pun tak tahulah Ustaz, Ramadan ni saya dapat ke tidak. Jadi mudah-mudahan dengan puasa sunat saya ni, saya dapatlah merasai ibadah puasa seperti mana saya puasa dalam Ramadan. Jadi yang kedua, Nabi akan banyak berpuasa. Yang ketiga, di antara perkara yang Nabi buat bila mana Ramadan tiba lagi, Nabi akan bangun solat sunat 1/3 malam dengan banyak. Maknanya Nabi akan memperbanyakkan tahajud. Alhamdulillah tuan-tuan. Kadang-kadang pada hari ini Ustaz pun pergi raung-raung masjid. Ada yang Ustaz tengok jadual-jadual mereka ni, Ustaz main rasa seronok. Sebab apa? Dalam bulan Sya'ban ni, dia dah ada buat solat-solat sunat. Di antaranya solat sunat tasbih. Tapi dia ni buat tidaklah pada waktu malam, dia buat pada waktu duha. Tak ada masalah. Dalam satu riwayat Nabi pun ada solat sunat tasbih pada waktu duha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dia buat. Jadi muslimat-muslimat ni ramai datang. Ramai datang tuan-tuan dan puan-puan. Yelah, kadang buat 1/3 malam tu, yang muslimat ni diterbatas sikit waktu. Dia nak bangun sediakan sahur. Dia nak kejut anak dia yang kadang-kadang lempah air baru bangun. Dia nak kejut suami. Kadang-kadang suami 5 minit, 10 minit baru dia terima balik roh masuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi muslimat di belakang tu banyak kerja. Jadi dia gunakan waktu solat sunat tasbih itu pada waktu duha. Satu perkara program yang sangat luar biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fadilat kita bangun 1/3 malam ini, Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita bangun 1/3 malam daripada orang-orang yang banyak memilih jalan. Tidurlah lagi sedap. Malah tarik selimutlah lagi syok. Tapi kita pilih jalan, ambil wuduk, bentang sejadah walaupun 2 rakaat. Ibadah ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala nak bangkitkan orang tersebut pada yaumul mahsyar, pada maqam yang sangat mulia.
maqaman mahmuda. Orang yang bangun bertahajud pada Allah Ta'ala ini, golongan ni dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan maqam yang sangat mulia. Sebab itu hari ini orang yang cerdik ataupun celik daripada hatinya, dia nak susun strategi. Nanti kalau aku mati nanti, ke mana tempat yang aku boleh pergi? Jadi kalau dia cerdik hati tuan-tuan dan puan-puan, dia celik hati, dia akan susun dah strategi. Aku nanti hidup kat dunia ni, aku akan mati. Ya, suami yang aku cinta, isteri aku cinta pun aku akan lepaskan dia satu hari. Nanti aku akan berpisah dengan dia. Ya, kerja aku ke, harta aku ke, semua aku akan tinggalkan. Bila dia tahu berkaitan tentang kematian, dia akan susun apa perlu dia buat. Tak dapat setiap malam dia akan buat masuk dalam diari. Hari Sabtu ni nak bangun juga 1/3 malam, walaupun 2 rakaat. Dia tulis kat diary dia. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis kudusi, bila kita pasang niat, bila kita ini ada strategi untuk menyusun ibadah-ibadah, maka tuan-tuan dan puan-puan hanya pasang niat, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran. Nak berikan ganjaran macam mana? Kita sambung selepas laungan azan insya-Allah. Jadi Ustaz beri laluan pada muazzin terlebih dahulu untuk melaungkan azan. Silakan Tuan Bilal. Ada Tuan Bilal? Silakan. Kita azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu Muhammadin Rasulullah. Syarafa wa darajatal aliyata rufi'ah. Wa ba'athu maqaman mahmuda lilladhi wa'ata. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita berhenti pada poin 1/3 malam. Jadi bila mana saat kita ni dah ada perancangan, kita letakkan niat, beritahu suami, bang, esok saya nak bangun. Kalau abang terjaga, abang tolong kejutkan saya.
Begitulah juga suami kata pada isteri, saya malam ni saya nak bangun tahajud. Kalau kamulah terjaga, tolong kejutkan saya. Pasang niat macam tu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis kursi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam firman-Nya dalam hadis kursi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak melakukannya, kita nak buat baik tapi kita tak buat, maka tuan-tuan dan puan-puan, kata Allah, maka dicatat di sisi Allah sebagai satu ganjaran kebaikan yang sempurna. Kita ada niat tapi terbabau, ustaz saya tak sedar waktu subuh. Jangan sedih. Niat itu Allah Ta'ala dah letak kebaikan kita dengan satu ganjaran yang sangat sempurna. Tapi kalau kita buat, kita niat, kemudian kita buat. Kita niat nak bangun pukul 3, tiba betul-betul kita bangun dan kita buat, maka ganjaran itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini, Allah Ta'ala akan beri bermula daripada 10 hingga 700 kebaikan. Banyaknya tuan-tuan dan puan. Dan kemudian tuan-tuan dan puan, inilah di antara sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita rasa majikan kita ni dah baik, ujung bulan selalu beri bonus, setiap ujung tahun dapat naik pangkat, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala lagi baik pada majikan kita. Sebab apa? Kita tak buat pun Allah Ta'ala beri, dek kerana kita niat. Baru niat Allah Ta'ala dah beri. Jadi apa alasan kita tak boleh nak buat ibadah tersebut? Dan yang keempat, Ramadan tiba lagi, Nabi selalu menyambut kedatangan Ramadan dengan banyakkan bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan, jadilah Ramadan kita pada kali ini, kita memiliki Ramadan dengan jalan bertaubat. Cukup-cukuplah dengan perangai yang lama. Sudah-sudahlah tuan-tuan dan puan-puan follow dengan orang-orang yang banyak menyesatkan kita. Sudah-sudahlah tuan-tuan dan puan-puan dengan perkara-perkara yang merugikan kita. Allah Ta'ala menyebut banyak dalam Quran. Orang yang melakukan dosa ni, dia merugikan diri dia sendiri. Dia tak sedar sebenarnya. Dia dah letak dalam tabung dosa dia. Hari ni dia buat, dia letak dalam tabung dosa. Padahal dia tahu sebenarnya perbuatan dia tu mengundang dosa daripada Allah, tapi dia saja nak letak dalam tabung dosa, Bila mana saat Allah Ta'ala paparkan, inilah benda yang kamu buat di atas dunia, jadi mereka ini banyaknya pada saat itu mengakui keimanan pada Allah. Ya Allah, dulu ni banyak aku lalai, ya Allah, pada hari ni aku nak bertaubat, aku nak semayang dan sebagainya. Dan pada waktu tersebutlah tidak ada manfaat keimanan bagi orang-orang yang telah Allah Ta'ala takdirkan dengan kematian. Jadi jalan Ramadan kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, kena banyakkan bertaubat. Dalam satu riwayat pesanan daripada tokoh ulama, tuan-tuan dan puan-puan, tanda taubat ini banyak sangat tanda taubat kita ini diterima. Tapi Ustaz nak beritahu 3 perkara sahaja. Bila mana kita bertaubat, Allah Ta'ala akan beri tanda kepada kita, tanda-tanda taubat kita akan diterima oleh Allah. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, tanda taubat kita diterima oleh Allah, yang pertama, kita akan rasa susah nak buat maksiat. Bukan kita rasa senang nak buat maksiat, kita rasa susah. Hati nak buat tapi tak lepas. Perancangan nak buat dosa tu ada tapi tak lepas. Sebab apa? Kita banyak taubat dan taubat kita Allah Ta'ala terima. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam keluarga ni kita kena banyakkan berdoa, bukan untuk diri kita. Dalam masa yang sama tu, dekat rumah tu, anak-anak kita kena doa juga. Ya Allah, hadirkanlah mereka golongan-golongan yang Engkau redha. Kadang tuan-tuan dan puan-puan, dia ada planning dah nak buat hujung minggu ni perkara-perkara yang tak bermanfaat. Kadang tak jadi. Kena fikir, mungkin barangkali doa kita, sujud kita mohon pada Allah, ya Allah lindungi dia, terimalah taubat dia, ya Allah. Allah Ta'ala letakkan dia susah nak buat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dia merasakan hatinya bahawa kegembiraan dunia itu terasa jauh dan kesedihan kepada Allah Ta'ala itu terasa dekat.
Jadi ulama menyatakan tanda taubat kita diterima, hati kita ni Allah Ta'ala beri rasa yang pelik. Apa rasa yang pelik, Ustaz? Yang pertama, kita rasa dunia ni dah tak ada apa-apa dah. Bukan kita tak nak hidup kat dunia, kita nak hidup, tapi kita ni tidak terlena dengan dunia. Orang nak pergi konsert, kita rasa tak ada benda penting pun tu konsert ni. Orang nak pergi beli shopping-shopping, tuan-tuan dan perempuan, kita tengok, aku ada lagi baju, aku ada lagi seluar. Tak payahlah. Dia rasa macam tu, tuan-tuan dan perempuan. Allah Ta'ala tutup. Tapi hati dia ni untuk apa? Hati dia ni untuk terasa sedih bila mana saat Allah Ta'ala tak redha kehidupan dia. Dia buka-buka, tuan-tuan dan perempuan, satu video, tengok ada anak muda minum arak dengan baca lafaz Bismillah. Hati dia ni, ya Allah, sedihnya lah. Kenapalah hati orang ni Allah Ta'ala gelapkan? Kenapalah hati orang ni sampai tahap tak boleh nampak mana satu tempat baik, mana satu tempat yang tidak baik. Dia rasakan, Alhamdulillah, ya Allah, peliharalah hati aku, ya Allah. Sampai tahap macam tu. Ini tanda taubat kita diterima. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata ulama tersebut, tanda taubat kita diterima oleh Allah, hatinya akan selalu disebutkan dengan ketaatan kepada Allah. Hati kita ni akan disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi kerja juga, tapi ada waktu pukul 9, pergilah solat duha sekejap. Kita ada, tuan-tuan dan perempuan, nak pergi melancong. Tapi time solat, kita berhenti dekat R&A semayang sama anak isteri kita. Kita, tuan-tuan dan perempuan, nak cari makan. Tapi kita tahu mana rezeki ataupun kedai-kedai makan yang boleh kita bawa anak isteri kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini tanda taubat kita diterima. Dan yang terakhir, bila Ramadan datang ini, apa yang Nabi SAW buat? Nabi akan sambut Ramadan dengan kegembiraan. Macam Ustaz beritahu tadi lah, kita masuk Ramadan ni, tuan-tuan dan perempuan, sambutlah dengan gembira. Ustaz, boleh ke beli telekong baru? Beli, tak ada masalah. Siti Khadijah ke, Siti Maryam ke, Siti Aminah ke, beli semua. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sebab apa? Saya nak gembira dengan Ramadan. Kita nak gembira dengan Ramadan ni. Sebab Ramadan ni, di antara perkara Nabi SAW gembira bila mana datang. Sebab pada dalam Ramadan tu, syaitan dibelenggu, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Dalam Ramadan itu Allah Ta'ala lipat kali gandakan banyak fadilat-fadilatnya. Nabi suka bila mana datangnya Ramadan. Sehingga satu riwayat menyatakan, bila mana Nabi ni nampak anak bulan datang pada bulan Ramadan, maka Nabi akan berdoa dengan satu doa yang bermaksud, Ya Allah, jadikanlah hilal, maknanya anak bulan ini, bagi kami yang mana boleh membawa kepada kami keamanan, membawa kepada kami keimanan, membawa kepada kami keselamatan, membawa kepada kami keislaman, dan membawa kepada kami taufik supaya kami dapat cinta kepadamu, ya Allah, dan redailah kami, ya Allah. Nabi akan sebut macam tu. Lepas pada ni, tuan-tuan dan perempuan, kita excited tunggu pengumuman. Esok Ramadan ke tidak nak? Buka TV3 ke, buka TV1 ke, pemegang mohon tu dia akan bercakap. Dengan ini, secara rasminya, contoh, esok kita berpuasa. Tuan-tuan dan perempuan, jangan melompat macam monyet. Kadang ada orang lompat macam monyet, ada orang dia excited nak rakam, nak cerita kat orang, okay, esok puasa. Jadi tuan-tuan dan perempuan ubah. Nampak pengumuman macam tu, tuan-tuan dan perempuan, dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ni datanglah keselamatan buat diri aku, datanglah keimanan buat diri aku, ya Allah. Mudah-mudahan dalam Ramadan ni Kau berikan kepada aku nikmat supaya aku lagi cinta untuk beribadah padamu, ya Allah. Kita nak macam tu. Kerana apa? Ini sunnah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah akhir kalam kita ikut sunnah Nabi, kita akan selamat dunia akhirat. Masalah sekarang, orang tak suka Ramadan sebab apa? Dia ikut jejak langkah syaitan. Dia tak dapat rasa Ramadan tu seronok. Sebab apa? Dia suka tidur. Sebab dia suka makan. Bila datang Ramadan, kurang kena tidur, kurang makan.
Dulu bila mana saat dia duduk sebelum Ramadan ni, syaitan ni letak. Tak payah pergi masjid. Tak payah pergi masjid. Tak payah pergi masjid. Bila mana datang Ramadan, dia dah mari rasa, kena pergi jugalah. Tapi carilah mana surah yang buat 8 je. Kadang witir pun berat tuan-tuan dan puan-puan nak buat. 3 rakaat witir pun berat. Sebab apa? Dia ikut jejak langkah syaitan. Tak selamat dia. Jadi hari ini, kita nak ikut jejak langkah Nabi, insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Jadi cukuplah setakat itu. Yang mudah-mudahan Ramadan bakal tiba nanti, kita tahu apa yang kita nak buat, kita tahu apa yang kita nak rancang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati Ramadan kita pada kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.